Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 3 akan membentangkan mengenai metodologi pengajaran lagu Nahawan tingkatan 2. Yang pertama, pengenalan kepada Taranum. Taranum ni ialah salah satu ilmu yang terkandung di dalam ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran. Di dalam Al-Quran ada banyak perbahasan, antaranya ilmu qiraat, ilmu asbabun nuzul, ilmu tajwid, ilmu i'rab Al-Quran, ilmu gharib Al-Quran dan sebagainya. Dan Taranum merupakan salah satu ilmu di dalam perbahasan tersebut. Okey. Taranum ini mengajar tentang bagaimana cara untuk melakukan pembacaan Al-Quran supaya dapat didengari dengan indah dan supaya uslub-uslub Al-Quran dapat difahami dengan hati, roh dan akal. Dan ianya penting untuk mengelakkan kita membaca Al-Quran tanpa mengikut kehendak jiwa sahaja. Haruslah juga diperlihatkan kepada huruf-huruf Al-Quran yang bersesuaian agar tidak lari dengan makna dan kehendak pengertian sesuatu ayat. Seterusnya kita masuk kepada sejarah Taranum. Ilmu ini telah melahirkan ramai para qura' yang terdiri daripada para ulama' yang bertungkus lumus dalam memperkembangkan dan mempertahankan ilmu ini agar dapat diwarisi kepada seluruh umat Islam sehingga kini. Para qura' dan ulama' ini tidak putus dalam menulis kitab dan menghasilkan pelbagai kajian bagi memastikan ilmu Taranum ini terpelihara dengan baik sekali. Antara para qura' yang memperkenalkan ilmu Taranum di muka dunia ialah Syekh Tablawi, Syekh Mutawalli, Syekh Dr. Ahmad Nu'aina, Syekh Mustafa Ismail, Syekh Taha Fashani dan lain-lain lagi. Sejarah Taranum ini telah bermula daripada zaman Rasulullah SAW lagi, apabila baginda menerima ilmu yang paling agung iaitu kalamullah, Al-Quranul Karim. Pada ketika itu, Rasulullah membacanya dengan cantik dan elok. Baginda juga telah memerintahkan para sahabat untuk membaca Al-Quran dengan berlagu, bertaranum, bertazin dan bertahsin. Ianya dibuktikan dengan satu hadis sahih daripada Al-Bukhari yang membawa maksud, bukanlah dari kalangan kami, iaitu umatku, yang tidak melagu-lagukan, iaitu bertaranum dengan Al-Quran. Pengajaran pembacaan Al-Quran seperti itu telah disebar luas kepada para tabi'in oleh para sahabat seperti Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Abu Huzaifah, Salim Maula dan Abu Musa al-Ash'ari. Perkara ini telah diteruskan lagi oleh para tabi'in ke negeri-negeri lain seperti Kufah oleh Abu Abdul Rahman al-Sumali, di Mekah oleh Abdullah bin al-Sa'id dan lain-lain lagi di serata tempat. Oleh kerana ilmu Taranum ini bersifat sima'i, iaitu daripada pendengaran, jumhur ulama' telah bersepakat menyatakan bahawa tidak diketahui dengan jelas tentang bagaimanakah sanad bacaan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Terusnya, aliran Taranum. Ilmu Taranum telah berkembang dengan pesatnya semasa zaman keagungan Islam dahulu, sehingga kan melahirkan pelbagai aliran atau lagu yang popular, antaranya Misri iaitu Mesir, Iraqi iaitu Iraq, Hijazi iaitu Mekah dan Madinah, dan Kurdi iaitu sempadan Iraq dan Turki, dan lain-lain lagi. Aliran yang paling popular yang diterima oleh seluruh dunia hingga kini ialah Misri. Para qura' Mesir telah mengambil langkah dengan mengubah suai ilmu Taranum ini mengikut budaya mereka. Terusnya kita masuk kepada makna Taranum. Dari segi bahasa, Taranum bermaksud lagu. Dari segi istilah pula, ianya bermaksud mengelokkan pembacaan Al-Quran dengan menggunakan kelunakan suara mengikut proses nada, retak dan irama tertentu. Ciri-ciri kaedah Taranum ialah nada, rentak dan irama. Nada ialah tekanan atau tingkatan suara, rentak pula ialah alunan bunyi atau pergerakan yang menghidupkan bunyi tersebut, dan irama pula ialah alunan atau bentuk bunyi. Perkataan Taranum berasal daripada satu perkataan Arab iaitu tarannama, tarannamu, tarannum, di mana ianya membawa maksud kepada berdendang ataupun menyanyi. Seorang pakar bahasa Arab yang bernama Dr. Rudi Al-Balbaki menyatakan bahawa kata akar bagi perkataan Taranum ini adalah rannama, yurannimu, tarnim, yang membawa maksud pula kepada intonasi,
nyanyian dan bacaan yang baik, atau dalam bahasa Inggerisnya pula sebagai intonation, recital, chanting, humming and singing. Di antara perkataan lain yang membawa makna yang sama dengan taranum ialah al-tarji', al-taghanni, al-tatrib, al-talhin dan al-tanghim. Satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari telah menunjukkan bahawa Rasulullah SAW menggunakan perkataan taranum, iaitu ma azanallahu syai'in ma azana lin-nabi an yataranni bil-Quran, yang bermaksud apa yang diizinkan Allah atas sesuatu itu ialah apa yang diizinkan kepada nabinya yang selalu mengelokkan lagu ataupun taranum bacaan Al-Quran. Di dalam hadis ni kita nampak ada perkataan ya taranni. Ia merupakan salah satu perkataan yang membawa maksud yang sama dengan taranum. Okey, hadis di atas menjelaskan tentang perintah membaca Al-Quran dengan kaedah taranum ialah sunnah Rasulullah SAW. Ia juga menunjukkan bahawa ilmu taranum Al-Quran ini telah bermula sejak daripada zaman Rasulullah lagi. Istilah-istilah yang digunakan pakai di dalam taranum ialah harakat, mahattah, wuslah al-mumassalah, at-tadarush, kit'ah, hitam, tabaqat, burdah, taklil, salalim tulu' au su'ud, salalim nuzul au hubud, dan ikhtilal lahni. Harakat ialah gaya alunan lagu yang tersusun daripada beberapa kit'ah dan dengan mahattah yang tertentu. Harakat telah dibahagikan kepada beberapa bahagian, iaitu harakat pertama yang berperanan sebagai mesti disesuaikan dengan harakat terakhir pada lagu sebelumnya, dan harakat kedua peranannya ialah untuk memberi semangat dan galakkan kepada harakat-harakat yang berikutnya. Harakat ketiga pula iaitu untuk harakat jawab, iaitu nada yang tinggi. Yang harakat keempat untuk harakat jawabul-jawab, iaitu nada yang paling tinggi. Harakat kelima pula berperanan sebagai harakat menurun, iaitu daripada tinggi kepada yang lebih rendah. Dan yang terakhir harakat keenam sebagai harakat penutup. Yang kedua, kit'ah. Satu rentak lagu yang paling pendek tanpa mahattah yang tertentu. Kit'ah diwakafkan, iaitu kit'ah mengikut kehendak kalimah ayat. Kit'ah diwasalkan sambungan kepada beberapa ayat sehingga kepada mahattah yang sempurna. Peranan kit'ah ialah menjadi daya penggerak, daya penghidup, membawa kepada penekanan jiwa bagi yang menyampaikan dan dapat memberi penyesuaian kepada ayat-ayat tertentu. Yang ketiga, tabaqat. Tabaqat ialah tingkatan suara yang dibawa oleh lagu-lagu taranum. Suara rendah iaitu qarar, suara yang bersumberkan suara dari dada, suara sederhana nawak, suara yang datang daripada tekak, suara tinggi jawab iaitu suara yang datang daripada hidung, dan yang terakhir suara yang tertinggi iaitu suara jawabul jawab, suara yang datang daripada otak. Mahattah iaitu tempat berhenti, iaitu berhenti pada setiap hujung lagu. Yang kelima, burdah iaitu bunga-bunga lagu ataupun getaran suara. Terdapat dua burdah, iaitu burdah asli, getaran suara semula jadi, dan burdah syinai, bunga-bunga lagu yang disusun dan digubah mengikut kehendak sesuatu lagu. Yang keenam, wuslah al-mumassalah iaitu campuran lagu secara sentuhan ketika mengalunkan sesuatu lagu yang tertentu. Pertama, gaya harakat yang dicampurkan di antara dua irama lagu yang berbeza. Kedua, suatu pendekatan harakat kepada harakat lagu yang berlainan untuk dipindahkan suaranya. Yang ketujuh, at-tadarus iaitu peningkatan kepada tawaqah dan harakat dari bawah ke atas. Yang ke-8, taklil iaitu meniru alunan lagu seseorang qari secara keseluruhan dalam surah-surah tertentu. Yang ke-9, khitam iaitu penutup sesuatu bacaan dan mesti ada persamaan dengan permulaan lagu pertama sesuatu bacaan. Yang ke-10, ikhtilal al-lahni, nada suara yang sumbang berlaku akibat disengajakan mengikut irama dan tabakat sesuatu lagu. Yang ke-11, salalim tulu' ataupun su'ud iaitu tangga naik sesuatu lagu. Yang ke-12, salalim nuzul ataupun hubud, tangga turun sesuatu lagu. Sekarang dalam bab pengenalan nahwan.
Dari segi bahasa, Nahawan ialah nama bagi satu tempat yang terletak di daerah Hamadan, Parsi yang dikenali sebagai Iran. Istilah Nahawan adalah nama khusus bagi suatu jenis alunan yang dipopularkan oleh qari-qari di daerah tersebut mengikut zauk budaya dan citarasa tempatan itu sendiri. Ciri-ciri Nahawan menggunakan irama yang sedih tetapi ia juga sesuai untuk ayat-ayat yang menggambarkan kegembiraan. Gerak alunan yang ringan dan berkesan, mempunyai kelembutan yang penuh dengan kesopanan, juga mempunyai kesederhanaan yang dapat memikat jiwa setiap pendengar dan juga pembacanya. Dan ianya bersesuaian dengan tabakat yang sederhana dan juga mempunyai kesesuaian dengan ayat-ayat yang menunjukkan permohonan, iaitu permohonan doa, dan juga bersesuaian dengan ayat-ayat yang menceritakan kisah-kisah di dalam Al-Quran. Peranan Nahawan ianya untuk melembutkan bacaan ayat-ayat Al-Quran. Ianya mampu menenangkan jiwa pembaca dan juga pendengar. Ianya dapat memberi penyesuaian kepada ayat yang menunjukkan kegembiraan, permohonan dan juga cerita-cerita yang ada di dalam Al-Quran. Dan Nahawan juga dapat melahirkan kesenian dan kefasihan huruf Al-Quran dan juga dapat melahirkan perasaan mengagumi kemujizatan Al-Quran. Taranum Nahawan ini memerlukan kemahiran yang baik bagi melakukannya. Ianya perlu kepada suara yang lembut dan dalam masa yang sama memiliki suara yang tinggi supaya dapat pergi daripada satu tabakat ke tabakat yang lain. Ianya memerlukan kepada memiliki getaran suara yang tersusun bagi melakukan irama Nahawan ini. Menurut Qari Syekh Radi Kamaruhilan, irama Nahawan ini pada asalnya dipopularkan oleh Nabi Daud AS. Cabang Nahawan, terdapat 4 furuk daripada Nahawan ini. Yang pertama Nikris, Farafaza, Nahawan Murasak dan juga Usyak Masri. Bahas 2 mengenai metodologi pengajaran. Pengajaran tradisional. Yang pertama, metod manhaj Nabawi mempunyai 5 elemen khusus. Yang pertama, talaki, mengikut bacaan guru secara bersemuka. Yang kedua, musyafahah, mengikut bacaan guru dengan melihat pergerakan bibir guru lalu menyebutnya. Yang ketiga, tasmi', memperdengarkan bacaan kepada guru. Yang keempat, murajaah, mengulang kaji hafalan dan pembelajaran. Dan yang terakhir, tadarus, seorang membaca dan yang lain mendengar dengan penuh tumpuan. Yang kedua, soal jawab, melibatkan pembelajaran 2 hala di mana guru bertanyakan soalan kepada murid dan murid menjawab. Hal ini memberikan kefahaman yang lebih terperinci dan jelas tentang taranum. Yang ketiga, latih tubi, memberikan latihan kepada pelajar berkenaan sesuatu topik yang telah dipelajari supaya pelajar dapat mengulang kaji dan mengingati semula apa yang telah mereka pelajari. Dan yang keempat, metod praktik, guru meminta pelajar untuk mempraktikkan bacaan yang telah diajar. Seterusnya, metodologi pengajaran moden. Yang pertama, pembelajaran menggunakan komputer. Pelajar mendengarkan bacaan tilawah Nahawan yang dibaca oleh guru atau qori dan qari'ah. Seterusnya, meniru kembali gaya bacaan di dalam audio tersebut dengan mempraktikkan secara langsung dengan merakam bacaan sendiri, kemudian mendengar audio, kemudian mengesan kesalahan dan memperelokkan bacaan itu sendiri. Seterusnya, melakukan latihan kuis secara atas talian. Yang kedua, pengajaran secara aktiviti kumpulan yang mana guru perlu membentuk beberapa kumpulan bagi memudahkan pelajar menyelesaikan tugasan yang diberikan. Contohnya, guru melakukan aktiviti eksplorasi yang terdapat beberapa checkpoint yang perlu diselesaikan oleh setiap kumpulan dan kumpulan yang berjaya menjawab kesemua soalan dikira sebagai pemenang. Berikut merupakan rujukan daripada kumpulan kami. Sekian sahaja daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.